Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran Jenayat Darjah 6. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung tajuk yang lepas, iaitu tajuk menceroboh dalam bab sosial, yang mana pada hari ini kita akan tengok 1/3 jenis-jenis pencerobohan ni kita dah sentuh pada pelajaran yang lepas. Jadi hari ni kita nak tengok 1/3/1 pencerobohan terhadap diri. Kita tengok pencerobohan terhadap diri bermaksud melakukan tindakan liar dengan tujuan untuk membunuh atau mencederakan manusia atau binatang. Tindakan liar dengan tujuan untuk membunuh atau mencederakan manusia atau binatang. Kita tengok seterusnya. Pencerobohan yang wajib ditentang ialah: 1. Pencerobohan itu dilakukan oleh orang kafir kerana menjaga kesucian agama. Bila mana orang kafir yang melakukan pencerobohan, maka wajiblah ditentang. Pencerobohan itu dilakukan oleh binatang. Sama juga. Binatang ni kita perlulah mempertahankan. Kemudian penceroboh mahu mencederakan anggota badan kerana mempertahankan diri. Jadi penceroboh mahu mencederakan anggota badan kita, maka kita mempertahankan diri, hukumnya wajib. Sasaran penceroboh adalah keluarga, anak-anaknya, rakyatnya atau bangsanya, kerana tindak balas ke atas penceroboh itu bagi menjamin keselamatan jiwa orang lain. Ini pun wajib juga ditentang. Bila mana dia ingin mengapa-apakan diri kita ataupun keluarga kita ataupun anak-anak kita, maka perlulah kita pertahankan. Kalau di peringkat yang lebih tinggi lagi, contohnya di peringkat kebangsaan ataupun peringkat negara, mempertahankan rakyat dan bangsa juga adalah wajib hukumnya. Kita tengok seterusnya. Pencerobohan yang harus ditentang ialah, kalau tadi wajib, sekarang ni harus, iaitu orang Islam yang menceroboh orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, mencederakan atau membunuh. Ini bila orang Islam tu sendirilah yang melakukan pencerobohan. Kelonggaran hukum ini iaitu sekadar harus ditentang, bukan menunjukkan Islam bertolak ansur dengan perbuatan pencerobohan, tetapi ianya sebagai suatu usaha untuk menyelamatkan darah orang yang seagama, terutamanya darah pihak penceroboh. Ini berlaku apabila pihak penceroboh tu adalah orang Islam. Tapi bila mana orang kafir, maka wajib ditentang. Kita tengok seterusnya. 1/3/2. Pencerobohan terhadap kehormatan diri wanita. Jom. Pencerobohan terhadap kemaluannya atau kehormatan tubuh badannya yang boleh membawa kepada pencabulan kemaluan, iaitu zina, maka wajib mempertahankan kehormatan diri dan menentangnya. Wajib. Ini tidak kira sama ada penceroboh itu seorang Muslim atau kafir, kerana tidak ada jalan untuk mengharuskan pencabulan tersebut. Dalam cerita bab kehormatan diri wanita, maka tidak kiralah dia Muslim atau kafir, maka hukum mempertahankannya adalah wajib. Seterusnya. 1/3/3. Pencerobohan terhadap harta benda mudah alih atau tidak mudah alih. Jika tujuan pencerobohan itu untuk mendapatkan harta benda dan harta benda itu menjadi milik orang yang diceroboh, maka pemiliknya diharuskan untuk menentangnya atau tidak menentangnya. Maksudnya, bila mana seseorang itu mempertahankan harta bendanya, harta benda itu miliknya, maka hukumnya boleh jadi harus dan tidak. Sambung lagi. Sekiranya harta yang diceroboh bukan milik orang yang diceroboh, sebab ia hanya sebagai pemegang amanah, maka ia wajib menentangnya kerana harta itu diamanahkan kepadanya untuk dijaga dan dilindungi keselamatannya. Jadi jelas di sini bahawa Islam mengajar kita supaya menjaga amanah
kita kena jaga amanah dengan sedaya upaya kita sehingga menghukumkan wajib mempertahankan amanah tu. Okey, baik. 1.4 Cara menghadapi pencerobohan. 1. Sekiranya penceroboh terdiri daripada orang yang tidak perlu dilindungi darahnya, yakni kafir, maka pihak yang kena ceroboh boleh terus membunuhnya. Ia tidak perlu diberi peringatan atau memulakan tindakan menentang mulai daripada yang ringan kepada yang berat. Okay, jelas di situ menunjukkan bahawa sekiranya penceroboh itu orang kafir, maka bolehlah terus dibunuh. Boleh terus dibunuh. Okey, yang kedua. Sekiranya penceroboh terdiri daripada orang yang perlu dilindungi darahnya, yakni Muslim, orang yang dicerobohi perlu memberi nasihat kepada penceroboh. Tetapi jika penceroboh tidak mahu mendengar nasihat, maka pihak yang dicerobohi harus membunuhnya. Pihak yang dicerobohi tidak akan dikenakan qisas atau diyah. Kat sini isi pentingnya, jika penceroboh itu orang Islam, maka perlulah diberi nasihat dahulu. Tetapi jika penceroboh tidak mahu mendengar nasihat, maka barulah dihukumkan harus membunuhnya. Berbeza dengan orang kafir tadi. Orang kafir boleh terus bunuh. Tapi bila mana orang Islam yang menceroboh itu, perlulah kita nasihat dahulu. Kalau dia dah tak dengar nasihat, barulah diharuskan untuk kita bunuh dia. Seterusnya, 3. Tindakan berperingkat perlu diambil. Ini tadi cerita kalau mana penceroboh tu ialah orang Islam. Inilah tindakan yang perlu diambil. 1. Haram dipukul sekiranya penceroboh mendengar kata-kata dan rayuan. Tak boleh pukul. Haram dipukul dengan cemeti sekiranya dapat diatasi dengan pukul tangan. Tak boleh. Kemudian, haram dipukul dengan tongkat sekiranya dapat diatasi dengan pukulan cemeti. Haram dibunuh sekiranya dapat diatasi dengan mencederakan atau potong anggota. Ini kalau penceroboh itu orang Islam. Inilah tingkatan peringkat yang perlu kita lakukan terhadap penceroboh. Sekiranya tindakan berperingkat tidak berkesan, maka penceroboh hendaklah dibunuh. Pelakunya tidak dikenakan qisas dan tidak juga dikenakan diyah. Maksud pelaku di sini ni, pelakunya ni orang yang melakukan tindakan balas kepada penceroboh. Mereka tidak dikenakan qisas dan tidak juga dikenakan diyah. Apa qisas ni? Qisas ni balas semula. Contoh kalau bunuh, dibalas bunuh. Kalau diyah ni pula apa? Diyah ni bayaran ganti rugi bagi tujuan menggantikan hukuman asalnya. Kalau hukuman asalnya qisas, tak jadi dibayar qisas, bersetuju untuk membayar diyah. Diyah ni merupakan bayaran lah. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Sekiranya tindakan secara berperingkat boleh dilakukan, tetapi orang yang diceroboh membunuhnya, maka wajib dikenakan qisas kerana ketika itu dia melakukan satu tindakan yang melampau dan perlu bertanggungjawab atas perbuatannya. Seandainya orang yang diceroboh tu melakukan pembunuhan dalam keadaan penceroboh itu boleh dinasihati, boleh ditegur, tetapi dia terus membunuhnya, maka pada ketika itu si pembunuh boleh dikenakan qisas, iaitu balas bunuh. Kena jelas di situ. Kita tengok lagi seterusnya. Latihan. 1. Jelaskan maksud pencerobohan diri. Tadi kita dah dengar tadi. Dan yang kedua, tuliskan 2 pencerobohan yang wajib ditentang. Saya nak 2 saja. 3. Nyatakan satu cara menghadapi pencerobohan. Tadi kita dah tengok 3 tadi. Saya nak 1 saja. Okey, baik. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini.
Tolong buat latihan yang saya bagi dan hantar pada saya secara personal. Okey, baik. Kita akan sambung di lain hari insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.